Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita masih lagi dalam bab sifatus salah, berhubung dengan sifat salat yang diambil daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang selalu kita sebut, apabila kita membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam berbagai-bagai perkara, termasuk di dalam hukum hakam syarak ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan saja melafazkan buat ini, jangan buat itu, buat begini, jangan buat begitu, tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam juga melakukan yang disebut sebagai af'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu perbuatan-perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan rasul yang dihantar oleh Allah Azza wa Jalla, mustahil untuk baginda mendatangkan semua syariat ini yang membabitkan hal-hal yang terperinci. Kita ambil di dalam salat kita tadi, berapa perkara, bermula daripada takbir, bagaimana tangan diletakkan, apa bacaannya, bagaimana rukuk, bagaimana bangun daripada rukuk, bagaimana sujud, berapa rakaat bagi maghrib, bagaimana salam. Ini semua adalah syariat. Kalau satu orang tu nak reka agama ni, jenuh dia nak reka. Nak reka untuk maghrib, nak reka untuk Isya, mesti besok dia terlupa pula macam mana dia sembahyang maghrib kemarin. Kemudian bacaan-bacaannya tersusun, suatu agama itu tersusun. Islam sebagai agama, ia menunjukkan ia memang daripada Tuhan yang Maha mengetahui. Dan sifat kepada agama itu, bila agama kata taisir, dia memudahkan, kita melihat memang sifatnya memudahkan. Kalau agama itu Nabi reka, Quran kata yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah mahu daripada kamu mudah, Allah tak mahu daripada kamu payah. Mesti kita akan tengok agama penuh dengan kepayahan, pasal dia detail. Kalau agama yang tak detail, kau masuk ke dalam masjid, kau buatlah masing-masing cara, yang pentingnya menghadap ke sana. Kita, kalau kita manusia buat peraturan, berapa kali ubah peraturan dia buat, bertahun-tahun ubah lagi. Tapi agama Allah Azza wa Jalla hantar nabinya, Nabi buat, besok dia buat macam tu lagi. Kadang-kadang ada perbezaan sedikit bagi memberitahu bahawasanya ada keluasan. Semakin banyak kita baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan tahu bahawasanya agama ini benar-benar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau agama, sikit saja, kalau agama ni Nabi reka,
Manusia ni dia ego. Kalau dia buat satu-satu, dia bagi arahan. Kalau dia seronok, kalau orang ikut arahan dia tu sebiji-sebiji, baru orang kata dia naik kepak sikit. Tengok, dia tak berani lawan aku. Tapi Nabi SAW, dia bawa syariat. Dia beritahu buat yang ni. Kemudian dia kata, halakal mutanatti'un. Halakal mutanatti'un. Halakal mutanatti'un. 3 kali Nabi kata. Binasalah orang-orang yang suka mendalam-dalamkan. Duk teliti-teliti sangat yang tak disuruh. Nabi kita binasa. Maksudnya aku orang agama tapi aku tak mau suruh hampa sampai pergi pada benda-benda yang aku tak detailkan, hampa detailkan sehingga menyusahkan. Agama taklah benar kan? Macam hadis yang selalu kita baca. Bila Nabi suruh lontar jamrah, Ibnu Abbas kutip batu tu nak lontar jamrah. Dia kutip batu kecil-kecil, hasayat. Batu yang kecil-kecil. Hunna hasayatul khadh. Seperti batu macam anak kacang kuda. Nabi kata, macam ni lah kadar dia. Iyyakum wal ghulu fa innama ahlaka alladhina min qablikum al ghulu fid din. Jaga-jaga kamu jangan melampau. Binasanya orang sebelum daripada kamu kena melampau dalam agama. Patut Nabi kata, tengok Rasulullah kutip macam mana, kami kutip lagi besar, kami semangat Nabi. Nabi kata, macam ni lah lain kali bila orang suruh. Manusia kalau tabiat, tapi Nabi kata jangan melampau. Aku kata baling bukan nak suruh baling besar-besar. Nabi kata binasa kalau kamu buat berlebih-lebihan daripada apa yang aku suruh. Kerana dia agama yang rasional. Halakal mutanatti'un. Sebab tu macam orang dia berwuduk, dah berwuduk sah wuduk dia. Dia tak punya lagi nak pergi ambil cermin suluh tengok kok ada sikit bulu remah kok tak kena tang mana. Agama tak sampai begitu. Zahirnya kena lah. Orang jamu kita makan di kedai Muslim, pergi makan halal. Tengok dia nama Muslim makan. Agama tak kata, oh kita kena pergi cek di dapur dia dulu, tanya hang Muslim, nak tanya tadi hang ambil daging kat mana. Lepas tu kawan yang sembelih tu, masa dia sembelih tu hang dengar dia baca bismillah ke tak? Dia sengaja terlupa ke ataupun dia memang tak mau baca ke? Kenapa aku ni takut satgi termakan? Kalau termakan satgi daging tu tak sembelih, satgi Allah bagi kat aku ni benar. Itu bukan Tuhan yang diajar oleh agama. Bukan Tuhan yang diajar oleh Islam. Rahmat, dia nak taisir kepada kita. Hatta antara rahmat Allah, keperbagaian pandangan-pandangan fuqaha, pandangan-pandangan para ulama. Sebab itu tadi saya bercakap dengan pelajar-pelajar UNIMAP yang baru masuk. Saya cerita tentang keluasan fiqh ni, rahmat. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia mazhab Syafi'i. Dia kata dia suka kalau mazhab Syafi'i ni dalam bab air macam mazhab Malik. Mazhab Malik dia mudah, ringan sikit. Mazhab Syafi'i kena 2 kolah. Kalau 2 kolah masuk najis tak berubah, tak apa. Tapi kalau kurang pada 2 kolah tak boleh.
Mazhab Malik dan selainnya juga, lagi mana ayat tak berubah, tak usah kira banyak mana. Masuk apa pun tak apa. Dia tak berubah, okey, ayat boleh guna. Sembang orang Malaysia, ayat banyak, musim macam ni tak apa. Tapi kalau kita duduk di Afrika, nak dapat satu cawan pun susah. Fiqh yang luas itu, kalau pergi fiqh seperti dalam mazhab Syafi'i, mungkin susah lah bagi mereka. Sebab tu kita sebut tentang qilal hijr dulu, tentang masalah qullah, perbahasan tentang qullah. Saya pergi ke Kenya, Afrika. Mereka nak boleh hayat tanggung tung tu, jalan sehari, 2 hari baru jumpa ayam. Sebab itu apabila Red Cross ni nama lah, Red Cross dah ada nama dia macam tu, United Nation, Tan Sri Jamilah tu, dia minta pertolongan MAIPS untuk tengok masalah manusia kelaparan, tak ada air, tak ada makan di Afrika. Kita gayat nak pergi. Bukan tak tahu orang kita, kalau kita pergi tolong orang Afrika, pergi tolong Afrika. Kita duduk tengah lapar di padang sak ni pun tak ada ni. Padahal kenyang tak sangka dah. Rokok dia duduk di poket. Beratok minta bantuan pasal tak cukup beli beras. Jadi kita tak mau bising. Kita pergi ke Afrika. Kita bagi, saya tak mau sebut banyak mana lah. Bagi apa? Kita bagi kacang hijau kat dia. Kacang hijau ni R&D yang dibuat oleh United Nations. Tanam di Kenya. Saya pergi. Saya, Datuk Raja, Datuk Raub. Kami pergi. Sambut, mayor dia sambut apa semua. Saya pun ada dalam tu. Saya berucap untuk masyarakat Afrika di kampung-kampung mereka, bukan pergi dewan, pergi kampung. Jadi rupanya dia apa boleh tanam kacang hijau ni kat dia apa. Jadi bila cuma dia tak biasa kacang hijau ni, tapi sekurang-kurangnya ada makanan. Kita tengok, saya pergi ke rumah depa, ada kacang hijau yang kita bagi modal tu, depa tanam begitu banyak, skala besar. Ada di rumah depa, dia berbuih boleh makan. Kita pun tak tahu, dia pun tak, kalau tidak kita ajak mereka cara buat bubur kacang. Kan, buat pi bamat ke apa. Dia kata nak cari santan lagi payah lagi daripada nak cari ayam. Tapi yang pentingnya ialah kita pergi ke sana, kita bagi, kemudian kita bagi mesin supaya mereka boleh sedut air daripada tanah. Juta orang dapat bantuan MAIPS. Pakat beratur ambil air. Dapat makanan, duit tu. Kita kata modal kita nak ambil balik, kita nak pergi ke kampung kat Nerihat sebelah pula. Tapi COVID, kita tak dapat pergi. Pasal apa tak ada dalam jurnal international report. Dekat tempatan kita tak report. Ni saya cerita. Sebab apa? Kalau cerita tu dia patut. Duit bagi kat kami tak cukup RM50 hari tu, bagi kat orang Afrika. Takut ada yang macam tu. Kan? Dia akan boleh duk dah bagi, dia duk kira apalah kok lerah ni duk ada pergi bagi kat Afrika. Tapi bila kita bagi di atas satu cadangan, report antara bangsa begitu bagus cerita. Pasal mereka ada campur dengan Kristian. Pasal bila kita bagi air, sedut air, orang Islam ambil, Kristian ambil pun kita tak nak kata apa, takkan kata hang Kristian jangan minum. Tak boleh lah. Tapi bila dah ada apa ambil, saya berucap dengan mereka, saya bagi tahu ini daripada Muslim wealth, zakat ni. Kita tolong manusia. So, agama Islam adalah agama yang rahmat. Kita bagi tahu mereka. Tapi saya nak ceritanya, negeri-negeri itu ayat tak ada. Fiqh yang lebih luas mungkin baik untuk mereka. Macamlah kan. Dalam mazhab Syafi'i, di samping kehebatan mazhab Syafi'i ini, kita tak usah cerita lah, memang hebat lah. Tapi ada perkara-perkara yang mazhab lain lebih mudah. Macam saya duk sebut lah, jual beli. Saya beli, saya jual. Orang tua-tua kita amalkan dulu.
Tak apalah mazhab Syafi'i. Tapi mu'atah, bai'ul mu'atah, satu bagi duit, satu bagi barang, keluar kedai. Setuju jual belilah. Dalam mazhab Syafi'i tak cukup lah syarat dia tu. Tapi dalam mazhab lain cukup. Dan kita pun mengamalkan dalam mazhab lain. Saya ingat Syekhul Azhar yang dulu, Mustafa Maraghi, tulis kitab Tafsir Al-Maraghi. Ni Azhar. Itu Azhar dulu dia luas. Azhar sekarang saya tak tahu dia buat apa. Dia kata, kenapa kita nak biar orang sentiasa rasa dalam keadaan berdosa? Sedangkan agama ada ruang untuk kita luas. Manusia ni tak harap mulut telajak talak bini 3. Mengapa tidak kita pakai kaul Ibn Taymiyah yang kata talak 3 pun jatuh 1 kali pertama dan seterusnya kali kedua, kerana meraihkan keadaan manusia ni. Tu Al-Azhar. Al-Azhar. Masalah talak dan berbagai-bagai masalah lagi. Kerana fiqh itu luas. Walaupun kadang-kadang ada benda-benda yang melainkan ada nas yang tak bagi, kita tak sabar. Tapi kalau ada nas, kita misalnya kita tak mau isbal pakaian bawah daripada buku leli, kita jangan pakai. Tapi ada orang pakai seluar bawah daripada buku leli. Dia mengambil tafsiran selagi tak sombong, tak termasuk dalam larangan itu, dia makruh. Qaul di kalangan ulama besar-besar. Dia amalkan, kita pilih yang lain, dia pilih yang lain, tak ada. Aku tak. Jenis fasik tu semua kaki neraka menambah. Kaki. Fiqh luas dalam masalah ni. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina fayaqra'u fi adh-dhuhri wal 'asri fi rak'ataini ulayain bi Fatihatil Kitab wa suratain wa yusmi'una al-ayat ahyanan wa yutawwilu ar-rak'atil ula wa yaqra'u fil ukhrayain bi Fatihatil Kitab, muttafaqun alaih. Daripada Abi Qatadah Al-Ansari. Abi Qatadah Al-Ansari kita telah syarahkan tentang diri dia dulu. Qala, katanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina, salat dengan kami. Fa yaqra'u fi adh-dhuhri wal 'asri fi rak'ataini ulayain bi Fatihatil Kitab wa suratain. Nabi SAW membaca pada zuhur dan asar pada dua rakaat yang awal. Pada rakaat awal yang 2. Kalau Arab macam itulah terjemahan dia. Pada rakaat awal yang 2. Pada 2 rakaat awal. Bi Fatihatil Kitab, dengan Fatihatil Kitab, wa suratain, dan surah, dan 2 surah. Fatihatil Kitab baca apa? Fatihah dan surah. Wa yusmi'una al-ayat ahyanan, dan baginda mendengarkan kepada kami ayat, yakni bacaan lah. Ayat ni bahasa Arab. Ayat ni sebenarnya tanda. Sebab tu kita wa min ayatihi al-lail wan nahar. Wa min ayatihi daripada tanda-tanda kebesarannya, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, daripada tanda-tanda kebesarannya dia ciptakan kamu daripada diri kamu, pasangan kamu. Tanda. Sebab itu tanda ni disebut 2 ayat Allah ni, ayat yang kita baca ni al-ayat al-maqru'ah, ayat yang kita baca, dan tanda-tanda. Ayat tu tanda, dan al-ayat al-manzurah, ayat-ayat yang kita tengok. Manusia ni berhubung dengan Tuhan, orang Islam dah 2 ayat. Satu ayat-ayat Al-Quran yang kita baca,
Satu ialah ayat-ayat yang kita tak baca secara tulisan, tapi kita baca, kita lihat secara kenyataan. Dulu saya dah sebut pada tuan-tuan, ahli sejarah, dia pergi satu bangunan, ni kita jumpa abang itu ni, dia boleh tengok tulang, tengok batu, lesung batu ke apa, tengok pinggan, tengok apa, ambil wak keluar, tengok, oh di sini dulu ada kerajaan kaum apa, tahun ribu berapa, boleh beritahu. Tengok kota-kota yang ditinggalkan, tengok mata wang, oh di sini dulu ada kerajaan sekian-sekian. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita bukan tengok cepisan-cepisan peninggalan, kita tengok langit dan bumi yang terbentang di hadapan kita. Kita tak nampak kebesaran kerajaan Allah. Wa min ayatihi, di tanda-tanda kebesarannya. Itu tanda ayat yang boleh kita baca tentang kebesaran Allah. Dan mustahil ayat yang kita baca ni bercanggah dengan ayat yang kita lihat. Kalau ada ayat yang kita baca, kita faham bercanggahan dengan ayat yang kita lihat, ayat tak mungkin bercanggah, faham kita yang salah. Ayat yang kita lihat, dunia yang kita lihat, rahmat Allah luas, manusia macam-macam. Kita pergi baca ayat Quran, kita tafsir secara sempit, mustahil. Kita tafsir ayat Quran hanya untuk satu kaum saja, kaum Arab saja umpamanya, kaum Melayu saja, mustahil. Sedangkan ayat Allah yang nyata, Quran juga sebut manusia berbagai-bagai, dan berbagai-bagai itu berbagai-bagai tabiat. Orang Melayu ada style dia, orang Afrika ada style dia, orang Arab style dia. Sebab tu Al-Imam Syaukani dalam bab najis ni, dia sempit. Bukan dia sempit susah, dia jadi najis tu sikit sangat benda yang najis. Hak kalau tidak tak najis. Kita pergi kedai kita, orang kita kan minum yang ni, lapik lagi, 2-3 bekas, padahal tak lapik pun okey, tapi kita adat santun. Tuan-tuan pergi negeri Arab, kadang-kadang kita minta nak makan roti, dia tahu roti atas meja ni, tak kertas laptop dia tahu roti tu, tak ada pinggan kan dah. Tengok kedai dia semua macam tu, dia okey. Oh, dia kata ni okey. Kaum lain-lain, ada kaum yang keras, ada kaum yang lunak, ada kaum yang anri dia air banyak, ada air sikit, ada hidup di padang pasir, ada hidup dalam hutan. Agama yang datang ni boleh masuk untuk semua ni. Sebab itu kita tak boleh fikir agama ni untuk style kita aja. Bila kita penatkan agama tu, kan, macam saya kata, nak tayamum, debu tayamum. Nak tayamum kena ambil pasir, kemudian tu kena cari penapih, kena tapih, keluar debu tu, hak debu tu kita tayamum. Saya kata, nak cari penapih tu lagi susah daripada nak cari ayak. Ayak boleh dekat jalan-jalan korek-korek mungkin jumpa, penapih nak cari tang mana? Kalau tengah-tengah tempat lautan tu, kita jadikan bahaya. Kerana kita fikir, ni pun satulah, bukan ni ustaz-ustaz je. Dia fikir, dia mengajak diri dia, rumah dia, tempat kerja dia kerja di pejabat ustaz. Orang tu kerja di pejabat yang tak ustaz. Macam-macam. Ada hantu kubur, hantu raya, semua ada. Dia nak kena interaksi dengan tu semua. So dia tak boleh bercakap dalam suasana macam ni saja. Agama yang bersifat merangkumi. Sebab tu saya kata ayat Allah. Sebab Allah selalu ulang ayat, supaya kita tengok, supaya kita faham.
Kan? Sebab tu dia kata ulil albab, orang-orang yang dapat membuat penelitian dan kesimpulan yang baik. Nabi baca ayat dalam sini, dalam konteks ni bukan ayat Al-Quran sebut tu. Ayat ni ialah ayat Quran juga sebut ayat man nansakh min ayatin, kami tak nasakh ayat juga. Ayat ini ialah ayat dalam Quran. Ayat ni satu ayat, satu sentence. Wa yusmi'unal ayat ahyanan, dia mendengarkan kepada kami ayat kadang-kadang. Maksudnya ada hari Nabi sembahyang Zuhur dan Asar, Nabi baca ayat, sahabat di belakang dengar. Sahabat di belakang dengar. Mereka dengar, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kerana Nabi nak bagi tahu kat mereka bahawasanya selepas baca Fatihah ni ada baca surah juga. Kemungkinan yang kedua ialah macam itulah, apabila kita baca kadang-kadang suara kita terkuat, jadi dengar. Misalnya kalau orang baca, kemudian dia baca kan? Dia baca idza zulzilatil ardu zilzalaha, dengar orang di belakang. Tapi ahyanan, maksudnya berlaku juga kadang-kala, tapi bukan sentiasa ia berlaku. Wa yutawwilu raka'atul ula wa yaqra'ul ukhrayaini bi Fatihatil kitab, dan baginda memanjangkan bacaan pada rakaat yang awal. Dan ini juga menjadi sunnah. Sunnah imam, rakaat yang awal apa? Rakaat yang awal panjang. Dalam hadis ini melebihi rakaat yang kedua, of course, lebih daripada yang ketiga dan keempat. Sebabnya tuan kitab, sebahagian para ulama mutaakhirin ni tulis, kadang-kala dia kata tu imam ni rakaat yang pertama dan kedua tu nampak lebih kurang sama panjang. Tapi berdasarkan hadis ni dia kata rakaat pertama mesti, bukan mestilah, sunnah. Rakaat yang pertama sunnah Nabi lebih panjang daripada rakaat yang lain. Kadang-kadang tu imam dia baca surah-surah lebih kurang sama panjang. Jadi itu tak membatalkan solat, tetapi tidak sunnah, ataupun meninggalkan sunnah memanjangkan rakaat yang pertama melebihi rakaat yang lain. Melebihi rakaat yang lain. Di dalam hadis ni, apa dalam hadis ni kata? Dalam hadis ni kata Nabi SAW, baginda baca surah selepas Fatihah pada rakaat berapa? Yang pertama dan kedua. Cuma saya nak bagi tahu tuan-tuan, riwayat-riwayat yang lain dan nas hadis tu boleh dipaham juga bahawasanya Nabi baca juga rakaat ketiga dan empat, baca juga surah. Mungkin tidak selalu, tapi baca. Tapi amalan majoriti yang kita amalkan seperti hadis ni. Rakaat yang pertama dan kedua selepas Fatihah baca surah, selepas Fatihah baca surah. Kalau kita ingat hadis yang mana lelaki yang semayang silap Nabi suruh dia ulang, ingat tak? Antaranya Nabi kata kat dia, "Tsumma fa'al dzalika fi salatika kulliha." Kemudian kamu buat seperti yang aku suruh tu dalam semua semayang. Seolah-olah rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat sama cara dia. Kalau sama cara dia, lepas Fatihah baca sesuatu. Dalam mazhab Syafi'i, qaul qadim, qaul lama, iaitu qaul al-Imam Syafi'i di Iraq, selepas baca Fatihah pada rakaat pertama dan kedua baca surah, pada rakaat ketiga dan keempat bagi sembahyang yang empat, ataupun pada rakaat ketiga bagi sembahyang yang tiga maghrib, tidak dibaca apa-apa.
Tapi qaul jadid, qaul baru ketika Al-Imam Syafi'i berada di Mesir, mazhab jadid, dibaca surah bagi semua rakaat. Yang kita amalkan ialah qaul baru ke qaul lama? Qaul lama, dan memanglah mazhab Syafi'i pun mengamalkan qaul lama di dalam bab ini. Walaupun kalau nak ikut teks Imam Syafi'i itu, wala aj'alu lahu hillan man rawa anni fil qadim, aku tak halalkan orang yang riwayat daripada aku pada hak yang dulu, yang qadim. Dia suruh ambil semua yang jadid. Tapi begitulah. Tak ada lah orang kata, weh, ulama-ulama Syafi'i ni lebih pandai daripada Imam Syafi'i lah. Orang tak buat kaedah macam tu. Setelah mereka menilai, mereka kata, qaul, pegang yang ini, amalkan yang ini, bukan amalkan yang ini. Dan diamalkan, kita pun. Sebab itu bila orang tanya saya, perlis mazhab apa dalam masjid? Dalam masjid perlis ni dua, sama ada Syafi'i atau Hanbali. Sama Syafi'i atau Hanbali. Karena dua-dua tu dekat. Dan Imam Ahmad ambil fiqh dari Syafi'i, dan Imam Syafi'i ambil riwayat daripada Imam Ahmad. Tapi saya nak ceritanya itu adalah qaul. Sebab itu di sebahagian para ulama, hatta Albani sendiri, dia ialah Albani bukan ahli dalam dia bukan ahli dalam fiqh, dia dalam tahqiq hadis, tetapi dia juga menyebut tentang baca semua rakaat. Baca semua rakaat. Seperti mana qaul Imam Syafi'i yang baru. Artinya kalau ada orang selepas daripada rakaat ketiga tu dia baca qul huwallahu ke apa, adakah menyanggahi sunnah? Tidak. Tapi jumhur menyatakan amalan saya umumnya seperti mana yang ada ni. Mereka tak kata salah, cuma mereka kata baca yang pertama dan kedua, yang ketiga dan yang keempat ataupun yang ketiga semuanya membaca Fatihah. Hanya membaca Fatihah. Nabi SAW dalam hadis ini dia kata baca surah. Al-Imam Ibn Qayyim dia sebut satu perkara. Dia kata bukan daripada wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam qira'atu surah kamilatan. Daripada sunnah Nabi itu baca surah keseluruhannya. Maksudnya dia kata Nabi dalam semayang tak ada Nabi ambil potongan-potongan ayat Nabi baca. Dia kata ini pendapat yang disebut oleh Ibn Qayyim berdasarkan mungkin tidak ada riwayat Nabi semayang fardu yang potong ayat baca. Semua baca satu surah bagi cukup. Pun begitu, pandangan Ibn Qayyim itu boleh disanggahi. Kerana ada riwayat di mana Nabi SAW membaca qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Nabi baca, iaitu dalam sunat semayang nafil, dalam semayang sunat, yakni potongan-potongan ayat. Jika itu terpakai dalam sunnah, terpakai juga masa fardu. Tidak ada benda yang untuk dibezakan. Nabi baca amanna billahi washhad bi anna muslimun. Nabi baca. Jadi ini semua menunjukkan boleh juga membaca potongan surah. Kerana Quran kata faqra'u ma tayassara minal Quran, bacalah apa yang mudah padamu daripada Al-Quran. Nabi SAW hadis ini juga menunjukkan kepada kita menjadi sunnah seperti mana yang kita telah amalkan, 2 rakaat yang awal lebih panjang daripada rakaat yang selepas daripada itu. Rakaat yang selepas daripada itu. Dan tuan-tuan, agama macam ni. Bagi yang ini panjang,
bagi yang ni pendek. Dapat pahala. Sebab ikut Nabi. Panjangkan rakaat yang pertama, pendekkan rakaat yang kedua dibandingkan yang pertama, dapat pahala. Pendekkan rakaat yang kedua, yang ketiga dan yang keempat dibandingkan yang pertama dan kedua, dapat pahala. Solat tu dapat pahala, pendekkan tu pun dapat pahala sebab ittiba'an li sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Allah hantar Nabi, kau ikut dah, tak payah duk pening. Satgi nak sembahyang Isyak, ni Tok Imam syarat Azhar, nak panjang mana tau. Kau tidak susah ya. Dia hantar Rasul. Tapi manusia, dia tak apa happy kadang-kadang. Hak Nabi wak mari tu dia nak ijaz. Dia nak wak mari hak dia punya. Ini kadang-kadang orang kan. Kempen Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kempen yang patut ikut Nabi lah. Kempen dia ikut Nabi. Tapi kempen maulid apa besar semua, lah kali kempen dia ikut ni syekh ni, dia pakai macam mana ni, macam mana kawan ni beli topi cap apa, dia pergi ikut yang tu. Itu orang kata marketing ni dia pandai. Nak jual kereta, nak jual susu, kereta lah. Sangat. Yang bersila atas kereta tu perempuan. Nak jual susu, yang duduk, apa kaitan kereta dengan perempuan yang pergi duduk atas kereta tu? Kalau perempuan duduk atas kereta tu, kita bawa kereta, belanggar lah kereta kita. Tapi marketing, itu keajaiban marketing. Kadang-kadang yang diletaknya Nabi, tapi kesimpulannya akhirnya bukan ikut Nabi, ikut Tok Guru. Kalau Tok Guru tu ikut Nabi, okey lah, ikut Tok Guru. Tapi gambarnya Nabi, ceritanya Nabi, sehingga orang panggil kat Tok Guru. Nabi pun tak suruh panggil dia, sehingga orang kita dia keliru bila dia selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dia rasa macam dia panggil Nabi tolong dia. Sedangkan selawat tu bukan panggil Nabi. Selawat apa dia? Allahumma, ya Allah, salli ala Muhammad. Selawat, doa, yakni minta kebaikan kepada Muhammad wa ala ali Muhammad. Seperti mana? Seperti apa jenis telawat mereka buat ni? Bukan. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, seperti mana kau telah selawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Siapa yang ajak tu? Nabi ajak. Kerana Nabi mau seperti mana Nabi Ibrahim dapat, seperti itulah Nabi dapat. Wa barik ala Muhammad, ya Allah berkatilah Muhammad, wa ala ali Muhammad, dan keluarga Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, seperti mana kau telah berkati Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Kerana Nabi mau, macam mana Ibrahim memperolehinya, demikian itu Nabi memperolehinya. Kita tak apa happy, ini selawat, yang ni cerai, yang ni lama punya passion. Kita nak cari hak baru punya. Kita fikir ada ustaz selawat yang lain sikit. Kita ni, ini Rasulullah punya. Tapi yang tu biasa dah orang dengar, lain-lain punya. Saya bukan kata salah yang lain tu, tapi adakah yang lain tu boleh menandingi versi yang Nabi bagi ni? Kerana kita bukan minta wahai selawat, kerana dia terbayang selawat tu minta Nabi bagi power kat kita. Itu salah faham sebagian orang. Selawat itu kita minta ke Allah kurnia pada Nabi. Kerana kita ni tak ada jalan dah. Nabi ni berjasa besar dalam hidup kita. Apa cara kita nak balas budi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nak balas budi Nabi macam mana? Takkan Nabi hantar, kalau Nabi masih hidup, ya Rasulullah ni ada juga pisang belakang rumah ni bagi. Rasulullah tak ada. Kau ya Rasulullah, saya ni hari ni masak lebih, hantar kepada Nabi kalau Nabi masih hidup.
Nabi tak ada. Kita tahu kalau kita tak doa ke Allah pun, Nabi itu tetaplah tinggi di sisi Allah. Betul tak? Tetapi kita berselawat padanya, tanda terima kasih kita kat Nabi. Kerana dengan tanda terima kasih kita pada Nabi itulah Allah membersihkan diri kita. Kerana orang yang tahu, tuan-tuan, orang bagi barang kat kita, Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Apa kita rasa? Allah cipta manusia. Kalau orang bagi kita, okeylah. Apa kita rasa? Diri kita sendiri, ruh kita tu jadi buruk. Wallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim. Dia yang mengutuskan rasulan pada kaum yang ummi, yang tidak menulis dan membaca Arab ni, rasulan minhum, rasul daripada mereka, membaca ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, membersihkan mereka. Bukan bersihkan apa? Yuzakki, tazkiyah. Tazkiyatun nafs. Ilmu tazkiyatun nafs, sebagian sebut tasawuf dan apa. Quran sebut tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs. Membersihkan. Bila kita selawat pada Nabi, kita sebenarnya membersihkan diri kita. Kerana kita menjadi manusia yang tahu berterima kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang bagi kat kita, kita tak terima kasih pun kita teruk. Ini kan Rasulullah nak terima kasih macam mana? Allahumma salli ala Muhammad. Kita minta ke Allah, kurniakan Nabi. Nabi pula kata, kalau kamu nak minta ke Allah, kurniakan aku. Minta supaya aku dapat seperti Nabi Ibrahim. Inna Ibrahim kana ummah. Ibrahim itu ummah. Wa man yarghabu an millati Ibrahim. Siapa yang berpaling daripada agama Ibrahim, maka dia safiha nafsah. Dia telah memperbodohkan dirinya. Illa man safiha nafsah, melainkan dia telah memperbodohkan diri dia. Itu maksudnya. Tapi bila kita tak faham, seolah-olah bila kita selawat tu, kita duduk panggil Nabi mai. Nabi nak mai tolong kita ni. Kita jadi salah faham. Kita berselawat bukan kita panggil Nabi, kita panggil Allah. Tanda terima kasih kita. Of course, bagi selawat itu ada fadilat yang banyak. Sebab tu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah bagi tahu, Allah berkata aku buat. Bukan kerana Allah nak doa kepada Allah. Selawat maksudnya Allah menggunakan kurnianya. Malaikat berdoa kepada Allah. Kamu doa. Bukan untuk kamu, bukan untuk Nabi. Memanglah Nabi itu angkat makam dia. Nabi inginkan makam yang tinggi, mahmudah. Allah memang dah beri pada Nabi. Baik untuk kamu. Macam Allah suruh kita terima kasih ke orang. Kan? Man la yashkurin nas, la yashkurillah. Siapa yang tak terima kasih pada orang, tak terima kasih. Kalau kita tak terima kasih kat dia pun, dia dapat pahala tak dia bagi kita? Kan? Allah suruh kita terima kasih. Kalau kita tak terima kasih, satu orang bagi kat kita, kita tak terima kasih kat dia. Kawan yang bagi kat kita, dia dapat pahala tak? Apa tuan-tuan pening? Dia dapat pahala tak? Dia dapat pahala. Tapi kita terima kasih itu untuk pahala dia kah, untuk diri kita? Untuk kebaikan diri kita. Demikian kita salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebaikan untuk diri kita. Nabi pada makam yang tinggi. Bila kita tak faham yang tu, kita duk pergi cekelai. Ini satu selawat ajaib. Yang ni, come on man. Awak salah faham. Yang memberi itu bukan Nabi. Yang memberi fadilat, kelebihan siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita minta pada dia. Sebahagian orang, katalah tuan-tuan mai jumpa saya. Mufti, saya ada nak bagi satu benda ni. Mufti nak hak warna apa? Kata saya setuju. Awak marilah yang warna biru. Tuan-tuan balik. Oh, siapa? Biru saya suka lah. Tuan-tuan pergi balik. Kita bagi kat dia warna lain, warna merah. Kan? Kan tak main warna merah. Mungkin. Tak apalah, merah pun main lah. Tapi di antara warna yang saya pilih dan warna tuan-tuan pilih, siapa lebih tahu saya mau yang mana?
Tentu yang saya sebut. Betul tak? Antara lafaz lawat yang Nabi bagi tahu dengan yang orang lain buat reka, lafaz apa lebih baik? Tentu. Oh, dia pun hampa kata haram. Kami tak kata haram. Kenapa kami kata lafaz apa lebih baik? Tentulah lafaz Nabi. Tapi sekarang dalam fikiran sebagian orang, hak lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala, hak kita dok baca lah sembahyang ni, ini biasa. Kita kena ambil selawat-selawat ajaib yang kena melalui sanad selak terai. Ini salah faham. Tak anggap azan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'ala as-salah. Hayya 'ala as-salah. Hayya 'ala al-falah. Hayya 'ala al-falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Hadirin hadirat sekalian, saya jawab beberapa soalan. Pada soalan yang hendak, imam lupa baca surah kedua selepas Fatihah. Selepas imam beri salam, ada makmum melakukan sujud sahwi. Adakah disyariatkan sujud? Kita mengikut imam. Jika imam sujud, kita sujud. Jika dia tidak sujud, maka kita tidak sujud. Tempat itu khilaf di kalangan ulama nak sujud kata. Bila imam, innama ju'alal imam liyu'tamma bih, dijadikan imam untuk kita ikut. Melainkan imam melakukan kesalahan yang salah dari segi salat, kita tidak ikut. Kadang-kadang orang
Saya nak sebut 2-3 minit. Kadang-kadang kalau dah tempat tu tak ada keperluan nak sujud sahwi, tak payah. Setengah orang semayang bagi salam sujud sahwi. Kita tanya, salah apa tadi? Saja kok ada salah tang mana, tak khusyuk kan sujud sahwi. Dia tidak ada peruntukan itu dalam syariat. Nabi tak buat begitu. Kalau tidak, Nabi suruh semua para sahabat buat hal yang sama. Allah dah pada peruntuk dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Astaghfirullah. 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 Kita minta ampun. Kurang. Walaupun sebahagian kitab sebut contohnya. Selepas sembahyang Jumaat, sembahyang Zuhur 4 rakaat. Sebab apa? Kok lah tu. Walaupun makmum ramai, kok dia pun ni ada yang tak ambil sembahyang ke, ada yang batal ke, tak cukup 40 orang. Jadi kok tak sah, kita sembahyang Zuhur. Memang ada buku yang sebut, saya tak nafikan. Tetapi itu saya sebutlah. Saya bimbang termasuk dalam halakal mutanatti'un. Binasa orang yang terlalu mendalam-dalamkan benda. Kalau orang semua katalah sungguh, pertama syarat 40 tu pun syarat yang khilaf. Tidak ada satu nas Nabi yang sebut 40. Tetapi di atas kejadian-kejadian berlaku 40. Dan ada riwayat yang 40 yang disebut oleh Baihaqi. Riwayat itu tidak kuat untuk dijadikan argumen disyaratkan 40. Itu satu perbahasan yang kita akan sampai nanti. Tapi katakanlah sungguh ada orang batal. Semua ni mai jenis tak ambil sembahyang. 3 orang saja ambil sembahyang. Adakah Allah akan azabkan kita di atas benda yang kita tak tahu? Sedangkan Allah ajak kita dalam Quran, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Tuhan jangan ambil tindakan pada kami jika kami lupa atau kami tersilap. Ini kan pula orang yang kita tak tahu apa dia buat. Nabi tidak tanattu'. Nabi tak tanattu'. Sebab itu Nabi kena racun di Khaybar. Kenapa Nabi kena racun? Yang bagi makan pada Nabi siapa? Wanita Yahudi. Dia bubuh racun. Kalau kita, Nabi tak tahu, oh ni Yahudi ni tak tahu, mungkin dia nak penanya kita ambil bangkai makan. Nabi tak macam tu. Maryam Qibtiyah, hadiah yang diberi pada Nabi oleh raja, Nabi terima. Nabi tak kata, raja-raja ni duit ambil mana. Dia hadiah bagi pada Nabi, terima. Orang datang pada Nabi bagi hadiah, bagi selepang, bagi budak, bagi Nabi terima. Nabi tak tanya kau ambil mana, lepas tu dia ambil mana, kau kerja. Nabi tak. Itu daripada dia kepada Nabi hadiah. Bagaimana dia dapat? Dia bertanggungjawab kepada Allah Ta'ala. Kita kalau tanattu', kita berlebih tanya orang semua. Tu dulu ada yang tu yang tak mau kerjakan kerajaan. Sebab apa tak mau kerjakan kerajaan? Sebab duit kerajaan bercampur. Ada duit judi, ada duit apa. Dulu ada satu hal yang tu buang yang buang TV dalam sungai. Duit kerajaan bercampur tu kerajaan punya hal. Tapi duit yang kau makan ialah duit gaji kau. Kalau tak, kita tak boleh beli barang di kedai makan pun tak boleh. Duit yang orang tu bagi balance pada kita pun kita tak tahu dia ambil duit mana. Tapi duit yang dia bagi pada kita, beli barang RM50, kita bagi RM100, dia bagi balik RM50. Mungkin RM50 tu tadi dia ambil daripada duit beli arak. Tadi di kedai dia ada jual arak di supermarket tu. Tapi yang duit dia terima duit arak. Duit yang dia bagi pada kita balance daripada RM100 tadi. Hak pada dia saja salah. Pada kita betul. Gaji kita orang gunting rambut. Kita buka kedai. Boleh tuan-tuan nak tanya. Setiap kali orang nak beli, bayarlah. Sebelum nak bayar nak tanya, duit ni ambil mana? Kita buka kedai makan, setiap orang nak makan boleh ambil mana? Adakah ni duit halal pun tak? Halal tak halal dia tanggungjawab dengan Allah, tapi duit yang dia bayar pada kau ialah duit makan dia. Yang kau perolehi dengan cara yang halal. Tanattu'. Kau mengandai-andaikan yang agama tak suruh. Saya bukan
salahkan kitab-kitab tu. Sebagai saya kata, tak perlulah kita nak ikut semua andaian-andaian yang macam tu. Ada orang buat, saya tahu, ada orang yang tak buatlah, dia buat dia punya hal lah. Tapi tanya kita pandang tak payahlah. Orang hampa ni tak buat, mana tahu sembahyang hampa mungkin tak sah. Kalau macam tu, tuan-tuan tiap hari kena sembahyang lain. Tuan-tuan sembahyang maghrib Isyak, lepas tu tuan-tuan fikir, mungkin tadi tu imam dia tengah sembahyang, dia batal, dia malu, dia sembahyang terus. Jadi kita sembahyang mungkin tak sah tadi. Aku sembahyang Isyak lain 4 rakaat. Tiap-tiap hari dia main was-was macam tu. Agama tak suruh. Kadang-kadang orang ni dia nak beragama, dia rasa lagi lebih, lagi bagus. Tak. Mengikut sukatan itu bagus. Ini soalan apa ni? PRU sudah dekat. Apakah panduan Datuk Mufti pada kami yang pening untuk membuat keputusan nak pilih? Pening makan Panadol. Saya tak tahu hal lain. Saya anti-Islam tak boleh sokong. Dosa. Anti-Islam, hak geng apa? Orang masuk Islam depa lawan. Geng-geng ni kalau kita terlibat, pergi sokong depa, kita menyokong musuh Islam untuk menguasai orang Islam. Kita dah tengok juga lah hak kes-kes kita diperlih hari tu hak masuk Islam ni, hak muka-muka tu kita dah tahu. Satu lagi, kadang-kadang dia bukan isu anti-Islam, kaki rasuah. Kaki rasuah juga tak boleh. Musnah negara. Jadi hak anti-Islam pun tak boleh, hak kaki rasuah tak boleh. Siapa lagi tak boleh? Bersambung pada episod yang berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.